Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, hari ini saya akan menceritakan serba sedikit mengenai perbandingan antara negara di wilayah Asia Monsun dan negara di bahagian Eropah dalam menangani penyebaran virus corona. Baik, jika kita lihat kebanyakan negara di Eropah merupakan negara yang maju di mana kecanggihan teknologinya sangat tidak disangka lagi. Oleh itu, sudah pastinya taraf kesihatan mereka juga tinggi berbanding di negara Asia yang mempunyai teknologi yang agak ketinggalan di kebanyakan negara. Oleh itu, apabila pandemik COVID-19 ini berlaku, menunjukkan walaupun negara ini dianggap maju, tetapi mereka boleh dikatakan gagal dalam mengawal ataupun menyekat penyebaran virus corona ini. Jadi, apakah punca ataupun faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku? Okey, apabila kita melihat ranking ataupun kedudukan antarabangsa ataupun global, kebanyakannya adalah negara-negara di bahagian Eropah dan Amerika, di mana kebanyakannya adalah negara yang maju. Okey. Sebaliknya, di manakah kedudukan negara Asia? Kebanyakannya mereka berada di kedudukan yang agak bawah, dengan dibuktikan jumlah kesnya tidak melebihi daripada 100,000 berbanding negara yang dikatakan tadi. Baik, apakah perbezaannya antara kedua negara, kedua benua ini? Okay, yang pertama, apa yang boleh saya katakan adalah tindak balas yang lebih cepat diambil oleh kebanyakan di negara Asia. Ini terjadi kerana kebanyakan negara di bahagian Asia ini pernah dijangkiti oleh virus ataupun wabak SARS ataupun virus-virus lain. Jadi di situ dapat dilihat kebanyakannya mereka ini lebih bersedia untuk menghadapi pandemik COVID-19 ini. Sebagai contoh, di negara Taiwan, di mana pemimpinnya sendiri telah menitik beratkan kemungkinan kes import yang berlaku. Sebab kita tahu negara Taiwan ini berhampiran dengan negara China, di mana puncanya penyebaran itu berlaku. Pemimpinnya telah mengarahkan untuk membuat saringan ataupun pemeriksaan terhadap penumpang yang daripada penerbangan Wuhan khususnya. Oleh itu, jika mereka ini mendapati mempunyai simptom ataupun gejala-gejala yang kurang serius, seperti batuk, demam, selsema dan sebagainya, mereka ini akan dikuarantinkan di satu tempat khas untuk dirawat dan dipantau supaya penyebaran virus ini tidak berlaku. Oleh itu menyebabkan jumlah ataupun kes kematian di negara Taiwan ini adalah sangat rendah. Okey. Seterusnya, berbanding dengan negara di Eropah, kebanyakannya mereka ini tidak mengambil ataupun respon yang lebih awal, di mana mereka tidak menjangkakan ini berlakulah. Okey, oleh itu menyebabkan mereka ini mencatatkan jumlah kes yang melebihi 100,000 kes. Okey, di situ menunjukkan tindakan mereka yang agak lewat menyebabkan mereka gagal mengawal penularan virus corona. Secara tidak langsung membuktikan walaupun mereka mempunyai peralatan ataupun dikatakan taraf kesihatan di sana lebih baik, tapi apabila mereka leka, perkara ini akan berlaku. Okey, untuk yang seterusnya adalah mengenai keberkesanan dalam ujian saringan COVID-19. Okey, untuk negara di bahagian Asia, mereka telah membuat ujian saringan yang dikatakan menyeluruh. Sebagai contoh, di Taiwan
mereka dapat membuat ujian saringan antara 1 juta orang penduduknya daripada 24 juta lebih kurang. Oleh itu mereka ini dapat dibuat saringan dengan lebih awal walaupun menunjukkan simptom ataupun gejala-gejala yang kurang serius bagi memastikan penyebaran virus ini tidak berlaku. Berbanding pula dengan di negara bahagian Eropah di mana apabila mereka telah leka dalam membuat tindakan secara tidak langsung, ujian saringan COVID-19 adalah tidak dapat dibuat dengan lebih berkesan, di mana dengan jumlah yang terlalu ramai akibat virus ini yang telah dijangkiti, maka mereka tidak dapat mengawal penyebaran virus ini berlaku di negara mereka. Seterusnya adalah berkaitan dengan kemudahan ataupun perkhidmatan kesihatan yang diberikan kepada pesakit-pesakit. Di negara Asia, sebagai contohnya di Taiwan, dengan jumlah ataupun pesakit yang tidak terlalu ramai, oleh itu perkhidmatan kesihatan dapat diberikan sepenuhnya dan rawatan yang lebih berkualiti diberikan untuk mereka yang mempunyai simptom ataupun pesakit yang positif. Oleh itu mereka dengan jumlah yang nisbahnya lebih kurang yang agak tinggi dengan populasinya, dapat mereka berganti-ganti dan rehat secukupnya bagi memastikan perkhidmatan yang lebih berkualiti diberikan terhadap pesakit COVID. Tetapi sebaliknya berlaku di negara Eropah, di mana apabila mereka lewat ataupun lambat untuk mengambil tindakan, maka menyebabkan mereka ni taraf kesihatan mereka ataupun perkhidmatan kesihatan mereka tidak dapat untuk menampung jumlah yang terlalu banyak. Oleh itu menyebabkan sakit ini tidak dapat diberikan rawatan yang secukupnya dan perhatian yang sepenuhnya, menyebabkan kadar kes kematian lebih tinggi di negara Eropah. Okey. Secara kesimpulannya dapat dilihat bahawa peranan pemerintah di negara sangat penting dalam menentukan ataupun membuat keputusan bagi memastikan kesejahteraan di negara. Ini bukan sahaja menendahkan kelemahan sistem kesihatan ataupun institusi sesebuah negara itu dalam menangani virus corona, tetapi pemerhatian ataupun berdasarkan pembacaan yang saya buat, tindakan ataupun peranan pemimpin itu sendiri sangat memainkan peranan penting dalam membuat keputusan bagi menyelesaikan masalah ataupun krisis yang berlaku di sesebuah negara. Maka pandemik COVID-19 ini harus menjadi iktibar dan pengajaran bagi seluruh negara di dunia ini untuk bersatu padu bekerjasama dalam menentang krisis ini daripada terus berlaku. Oleh itu harapan saya agar semuanya mematuhi ataupun mengamalkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, patuh kepada SOP bagi memastikan penyebaran ataupun penularan virus corona ini tidak akan berlaku, dan secara tidak langsung dapat memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat terjamin. Saya harap kita semua dapat hidup dengan keadaan normal yang baru supaya ianya menjadi satu kebiasaan kepada kita untuk pada masa akan datang. Sekian daripada saya. Terima kasih.